Yang berhormat Tuan William Leong G. Kin. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Ketua, untuk makluman yang berhormat, pelaburan langsung asing ataupun FDI, Foreign Direct Investment, merangkumi 3 komponen, iaitu modal equity ataupun saham. Yang kedua, pendapatan yang dilaporkan semula ataupun retained earnings. Yang ketiga, pinjaman antara syarikat bilikan ataupun intra-company loans. FDI adalah pelaburan antarabangsa yang dibuat dengan objektif untuk memiliki pegangan berterusan oleh seorang pemestautin dalam sebuah ekonomi, dalam entiti sebuah ekonomi yang lain. Di negara kita, Tan Sri Datuk Yang Dipertua, maklumat mengenai FDI diperolehi daripada Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan menggunakan Survey of the International Investment Position. Data yang dikumpul adalah berasaskan imbangan pembayaran ataupun balance of payments dan merujuk kepada pelaburan sebenar yang masuk dan keluar dari Malaysia dalam semua sektor ekonomi negara kita. Selain daripada Bank Negara dan Jabatan Perangkaan, data mengenai FDI juga dikutip oleh Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia ataupun MIDA. Statistik FDI yang dilaporkan oleh MIDA merujuk kepada pelaburan yang diluluskan bagi sektor perkelangan dan perkhidmatan berkaitan perkelangan. Data merangkumi komitmen pelaburan yang masuk bagi projek baru dan pembesaran yang dilaksanakan oleh syarikat baru dan yang sedia ada. Tuan Yang Ketua, soalan yang berhormat adalah mengenai pelaburan asing dan tempatan sejak tahun 1998. Bagi tempoh tahun tersebut hingga April tahun ini, jumlah pelaburan yang diluluskan oleh MIDA dalam sektor perkelangan dan perkhidmatan berkaitan perkelangan adalah sebanyak 413 bilion ringgit, di mana sejumlah 245 bilion ringgit ataupun kira-kira 59% merupakan FDI, manakala 168 bilion ringgit ataupun 41% adalah pelaburan tempatan ataupun domestic direct investment. Saya ingin maklumkan bahawa terdapat 2 tahun di mana pelaburan tempatan melebihi pelaburan asing, iaitu pada tahun 2004 dan 2006. Peratusan FDI adalah tinggi, kira-kira 60%, kerana usaha promosi dan galakan yang dibuat oleh kerajaan secara komprehensif yang menumpu kepada industri teknologi tinggi termasuk dari syarikat-syarikat multinasional. Pada masa yang sama, kerajaan tidak mengabaikan kepentingan pelaburan domestik kerana pembangunan ekonomi negara bergantung juga pada pelaburan tersebut, dan pelaburan domestik merupakan kira-kira 40% daripada pelaburan yang diluluskan oleh MIDA. Secara khusus, FDI lebih tinggi dari pelaburan dalam negeri. Yang pertamanya kerana FDI lebih berteknologi tinggi dan capital intensif. Yang keduanya, FDI banyak menyumbang kepada peningkatan ekspor negara, dan selain itu juga FDI mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang banyak. Ada syarikat-syarikat multinasional umpamanya yang mempunyai kira-kira 20,000 yang mewujudkan kira-kira 20,000 pekerjaan. Dalam bidang elektrikal dan elektronik, Malaysia adalah salah sebuah pusat terkemuka di dunia, dan ini disumbangkan oleh pelaburan asing. Pada masa yang sama, kita tidak menyekat syarikat-syarikat Malaysia untuk melabur di luar negara. Syarikat-syarikat seperti Petronas, CIMB Bank, Khazanah, Sime Darby dan lain-lain melabur di ASEAN dan juga negara Asia yang lain, kerana dalam jangka panjang ia akan memberi kesan baik kepada negara dan bentuk dividen. Peningkatan ekspor Malaysia umpamanya, kalau kita lihat kepada pelaburan Indonesia dalam bidang kelapa sawit, ini juga menyumbang kepada kedudukan Malaysia dalam sektor ini. Petronas umpamanya begitu aktif terlibat di luar negara, dan hari ini sumbangan pendapatan luar negara Petronas adalah besar, dan ini seterusnya menyumbang kepada pendapatan dalam negara. Oleh itu, kerajaan tidak menyekat pelaburan syarikat-syarikat Malaysia di luar negara, kerana jangka panjang ini akan menguntungkan negara kita. Terima kasih. Yang Hormat Selayang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ialah kerajaan telah memberikan tumpuan kepada pelabur asing untuk menarik FDI dan tidak memberikan tumpuan yang bersama kepada pelabur tempatan, sehingga nisbah pelaburan antara pelabur asing dan pelabur tempatan adalah 60% ke 40%. Pada masa ekonomi Malaysia berkembang, ekonomi seperti Hong Kong dan Taiwan juga berkembang, tetapi kerajaan di sana memberikan tumpuan untuk
pelabur tempatan. Dan di Hong Kong dan Taiwan, pelabur FDI adalah hanya 10% jumlah pelaburan di sana. Pada masa ini, kerajaan kita berkuatir FDI tidak mahu melabur di Malaysia dan kerajaan hendak bertambah insentif untuk menarik dan melanjutkan FDI di negara kita. Hong Kong dan Taiwan tidak ada kekhawatiran kerana syarikat pelabur tempatan mereka kuat, kerana kerajaan memberikan bantuan dan insentif kepada syarikat-syarikat di sana tanpa mengikut hubungan politik atau bekaman. Soalan saya ialah, adakah kerajaan Malaysia bercadang untuk memberikan bantuan dan insentif kepada syarikat-syarikat tempatan, dan kalau ada, apakah rancangan ini untuk memberikan insentif tanpa mengikut hubungan politik atau bekaman? Datuk Yang Dipertua, ada fitnah-fitnah, 3 fitnah yang lemparkan oleh Selayang. Yang pertama, pelaburan dan insentif berasaskan politik. Ini dusta, fitnah. Saya minta bukti Yang Berhormat Selayang dalam tempoh terdekat ini, mana dia bukti menyatakan bahawa kerajaan memberikan insentif kepada pelabur-pelabur berdasarkan kepentingan politik. Ini adalah dusta. Yang keduanya, dusta yang kedua ialah Selayang menyatakan bahawa kita tidak memberi perhatian kepada pelaburan domestik. Ini dusta besar. Kita memberi banyak insentif kepada pelabur-pelabur tempatan juga, termasuklah pinjaman mudah, apa yang diberikan di bawah akta pelaburan, ya. Diberikan juga insentif, finance status diberikan juga kepada bukan saja pelabur asing, juga kepada pelabur tempatan. Kita bersyukur, ya, syarikat-syarikat Malaysia melabur. Kita ada syarikat-syarikat besar yang melabur dalam bidang tenaga, dalam infrastruktur, dalam bidang iron and steel, dalam bidang IT dan perbankan. Ini semua pelabur-pelabur tempatan. Kalau kita mengasaskan segala pertimbangan kepada kepentingan politik, manakah bank-bank dan syarikat-syarikat swasta seperti Lion, seperti YTL, Berjaya, lain-lain boleh bertapak dalam negara kita. Ini dusta yang kedua. Dusta yang ketiga, fitnah yang ketiga ialah FDI tidak ada, Malaysia tidak lagi menerima pelaburan asing. Pada masa ini juga dusta. Malaysia terus menerima pelaburan asing. Malaysia terus menjadi tarikan kepada pelabur asing. Jangan kita memperkecilkan pelabur asing, dan pelaburan asing telah mewujudkan ratusan ribu peluang pekerjaan di Pulau Pinang, di Shah Alam dan juga di Johor dan lain tempat. Jadi kita harap di negeri-negeri di bawah Pakatan Pembangkang, mereka akan melaksanakan dasar yang tidak akan menggugat, yang tidak akan menghalau pelabur-pelabur ini, sama ada dalam ataupun luar negara. Saya menekankan di sini, kita jangan lemparkan fitnah. Kalau kita pembangkang sentiasa mendapatkan fitnah, ini akan menjejaskan ekonomi negara dan runtuh segala-gala yang kita bina 50-60 tahun, semuanya akan runtuh. Jangan bermain dengan api, Selayang.